melibatkan Menurut kanak-kanak, Presiden Persatuan malah Pegawai melibatkan Psikologi golongan Perkhidmatan dewasa. Awam SIP Nama-nama seperti Nur Aina Labihah 9 tahun, Nur Khaira Muhammad Amirul Asnil 6 bulan dan Yusul Ain Umay. Seminggu, 2 kes penderaan kanak-kanak dan bayi sehingga maut dilaporkan berlaku. Lebih memilukan, kecederaan yang dialami mangsa Menahan akibat dua individu tindakan bagi si membantu pelaku di siasatan luar kes kotak penderaan pemikiran kanak-kanak. manusia. Yang dipercayai telah Saban tahun, kes penderaan kanak-kanak sering muncul dalam kaca televisyen dan di dada-dada akhbar ini telah menunjukkan bahawa bagaimana sesebuah institusi keluarga dan masyarakat itu berfungsi. Terdapat 2 teori yang boleh dikaitkan dengan isu ini, iaitu teori structural functionalism dan deviance. Teori structural functionalism atau lebih mudah difahami sebagai teori functionalism menekankan bahawa setiap perlakuan mempunyai sumbangan yang positif atau negatif kepada sesebuah institusi. Talcott Parsons 1964 yang merupakan ahli teori functionalism beranggapan bahawa keluarga adalah satu institusi yang mengandungi norma, nilai serta aktiviti yang berfungsi mengikut peranan masing-masing bagi menjamin kestabilan institusi tersebut. Walau bagaimanapun, disfungsi tetap akan berlaku sekiranya individu dalam institusi tersebut gagal memahami dan melaksanakan peranan mereka dengan sebaiknya berdasarkan kedudukannya. Terdapat teori lain iaitu teori deviance. Menurut Frontier pada tahun 2011, deviance adalah mana-mana tingkah laku atau penampilan fizikal yang menyebabkan orang yang berada di dalam masyarakat ini mengecamnya kerana ia tidak selari dan tidak memenuhi kehendak masyarakat dari segi norma dan tanggapan mereka. Norma adalah peraturan dan tanggapan bagi seseorang itu perlu berkelakuan dalam sesuatu situasi sosial. Sumber data. Laporan ini telah mengambil data daripada kajian Nur Saleha Muhammad Saleh yang dikeluarkan pada tahun 2020 iaitu statistik kes penderaan kanak-kanak di Malaysia, satu analisis. Data ini merupakan data sekunder di mana data telah dikeluarkan ataupun dihasilkan oleh pihak lain iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Data ini telah menunjukkan jumlah kes penderaan kanak-kanak di Malaysia bermula daripada tahun 2013 sehingga tahun 2017. Data ini juga telah mengasingkan jumlah kes mengikut jantina kanak-kanak iaitu lelaki dan perempuan serta jenis penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. Metodologi kajian. Kajian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yang akan dilakukan menggunakan 2 kaedah iaitu analisis deskriptif berangka dan analisis deskriptif bergraf. Analisis statistik deskriptif adalah menggunakan kaedah berangka dan grafik untuk menentukan corak set data, meringkaskan maklumat daripada set data dan mempersembahkan maklumat yang dikumpul daripada sampel dalam bentuk yang menarik. Analisis deskriptif berangka. Analisis deskriptif berangka bertujuan untuk meringkaskan data yang diperoleh dan dikategori mengikut satu nilai untuk menunjukkan sukatan memusat dan taburan data. Setiap objektif kajian yang digunakan menggunakan analisis deskriptif berangka akan menggunakan kaedah mendapatkan min dan sisihan piawai. Tujuan utama kaedah ini digunakan adalah kerana ia dapat meringkaskan data yang diperoleh dengan hanya menggunakan satu nilai yang boleh menggambarkan purata-min dan pusat lokasi data mentah tersebut. Analisis deskriptif bergraf. Analisis deskriptif bergraf pula dilakukan dengan menggunakan kaedah visual asas seperti menggunakan kaedah visual asas iaitu carta bar, carta palang bertindih dan juga histogram dengan menggunakan carta atau graf bagi menghasilkan penceritaan yang lebih visual untuk menunjukkan hasil data berbanding hanya dengan menunjukkan taburan kekerapan data tersebut. Tujuannya adalah untuk mempersembahkan data secara visual dan membolehkan perbandingan data dilihat dengan lebih jelas. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan berdasarkan objektif-objektif berikut. Yang pertama, untuk menganalisis jumlah kes penderaan kanak-kanak di Malaysia mengikut yang tertinggi dan yang terendah.
Okey, baiklah, pada bahagian ini saya akan membincangkan hasil analisis data kajian kumpulan kami di mana objektif pertama dan hasil dapatan kajian menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun di antara tahun 2013 hingga 2017, di mana 2013 menunjukkan jumlah kes yang paling terendah iaitu sebanyak 4,419 kes, iaitu bersamaan dengan 17.61%, dan yang tertinggi sekali kes adalah pada tahun 2017 iaitu sebanyak 5,537 kes bersamaan dengan 23.68%. Objektif yang kedua, untuk membandingkan jenis penderaan kanak-kanak di Malaysia mengikut jantina lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya bagi dapatan kajian untuk objektif yang kedua, sepanjang tempoh 5 tahun itu terdapat perbezaan yang ketara dapat dilihat daripada jumlah kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak perempuan iaitu sebanyak 93.53% bersamaan dengan 5,131 kes, yang di mana ia lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak lelaki. Manakala bagi lain pengabaian yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara antara kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan, yang mana masing-masing sebanyak 671 kes, dan sepanjang 5 tahun itu penderaan seksual terhadap kanak-kanak perempuan yang paling berada pada tahap yang kritikal disebabkan peningkatan jenayah pedofilia serta kurangnya perbicaraan mengenai penderaan seksual yang dianggap sebagai tabu dalam budaya rakyat Malaysia. Objektif yang ketiga, untuk mengkaji statistik jenis penderaan kanak-kanak mengikut tahun bermula pada tahun 2013 sehingga tahun 2017 di Malaysia. Bagi dapatan objektif ketiga pula, iaitu secara keseluruhan peratusan kes penderaan emosi terhadap kanak-kanak menunjukkan yang paling tinggi sekali iaitu pada tahun 2016, di mana ia sangat-sangat membimbangkan kerana ia memberi impak yang negatif kepada kanak-kanak tersebut bukan hanya pada usia muda, namun ia memberi impak sehingga ke dewasa nanti, dan peratusan pada tahun itu menunjukkan yang paling tinggi sekali iaitu sebanyak 28.32%. Sebagai rumusan, mahasiswa dapat mempelajari kaedah pengurusan dan analitik data dan membezakan dua jenis data antara yang berstruktur atau tidak dalam kajian yang dilakukan. Selain itu, ia juga mewujudkan sifat integriti dalam penyediaan data dan menguruskan sesuatu data sekunder itu. Akhir sekali, kursus ini juga memberikan peluang kepada mahasiswa untuk cuba menghasilkan kedua-dua jenis laporan data, iaitu secara akademik dan bukan akademik.